Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Laila Abdullah. Pada hari ini saya nak berkongsi dengan anda tentang pengalaman saya menyertai latihan industri sebagai satu pengalaman yang cukup bererti bermula daripada 6 Mac sehingga 22 Julai. Inilah tempat kerja saya, Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia, HPUPM yang terletak di Persiaran Mardi, Serdang. Dan saya telah menyertai jabatan psikiatri. Di sini terdapat ward psikiatri dan klinik. Terdapat 5 kategori klinik iaitu klinik psikiatri dewasa, psikiatri kanak-kanak dan remaja, psikologi klinikal, psikiatri sukan dan konsultansi liaison psikiatri. Dr. Chong Seng Choi merupakan ketua jabatan kami yang juga merupakan pakar perunding psikiatri daripada kalangan 8 orang pakar, dan di sini juga terdapat 4 orang pakar yang dalam pada masa yang sama juga seorang pensyarah dan 3 orang pegawai psikologi klinikal, 6 orang pegawai perubatan dan 2 orang pakar perunding kanak-kanak dan remaja. Ini adalah projek khas yang saya telah pilih untuk program latihan industri kali ini, iaitu Here For You Bank. Di sebelah merupakan poster yang telah saya sediakan. Give what you can and take only what you need. Sumbang sekadar mampu, ambil jika perlu. Untuk terangkan lebih lanjut, apa itu projek Here For You Bank, saya akan terangkan dari segi model AD dengan 5 fasanya. Melalui fasa yang pertama iaitu analisis, saya dapat kenal pasti 2 isu semasa ataupun current performance. Yang pertama, kebanyakan pesakit dan pelawat terdiri daripada golongan B40 hingga M40. Jadi di sinilah hasil yang kita inginkan ataupun desired outcome. Kita nak beri sokongan, kita nak beri bantuan asas kepada mereka. Dan isu semasa yang kedua yang saya kenal pasti, HPUPM merupakan sebuah hospital yang masih baru lagi dan ditubuhkan pada tahun 2019. Oleh kerana ini, saya nak hasil yang diinginkan ni, HPUPM ni dikenali dengan imej yang baik dan mesra pelanggan. Dan daripada sini juga saya nak membentuk sikap prihatin dalam kalangan kaki tangan jabatan psikiatri secara spesifiknya. Sumber bagi projek ini adalah berdasarkan kutipan wang sumbangan daripada staf Jabatan Psikiatri sendiri. Terdapat 2 kumpulan sasaran bagi projek ini. Yang pertama, penderma, iaitu staf dan kaki tangan Jabatan Psikiatri dan orang yang menerima. Siapa sahaja, terutama dalam kalangan pesakit dan pelawat. Untuk merapatkan jurang ataupun gap yang ada di antara current performance dengan desired outcome, maka terlahirlah objektif. Here For You Bank ni adalah untuk mewujudkan sebuah persekitaran saling bantu-membantu tanpa mengira latar belakang. Kita menggunakan konsep open system. Objektif yang kedua adalah untuk mempromosikan Jabatan Psikiatri HPUPM dengan cara yang baik, supaya selepas mereka menerima perkhidmatan daripada sini, mereka dapat pulang ke rumah dengan rasa yang puas hati. Bagi objektif yang ketiga, kita nak melatih sikap prihatin dalam kalangan staf dan kaki tangan di Jabatan Psikiatri ini dengan cara memberi, dengan cara bersedekah kepada orang lain. Di sebelah merupakan satu jadual yang telah saya susun untuk memudahkan urusan petugas. Program ini adalah program berterusan daripada 30 Mei sehingga 31 Disember. Untuk mengutip wang sumbangan, kami telah menjalankan satu projek khas di bawah Here For You Bank, iaitu bernama Fantasia. Saya telah diberi ruang di dalam bilik store untuk letakkan barang-barang saya dan juga kabinet yang disediakan di kawasan pesakit menunggu giliran. Yang berikut merupakan poster Fantasia. Dalam poster ini, saya menyenaraikan semua barang-barang yang saya akan beli supaya para penderma tahu ke mana duit mereka pergi. Dalam proses penilaian ini, saya telah menggunakan model Kirkpatrick yang mana terdapat 4 poin utama: reaksi, pembelajaran, tingkah laku dan juga hasil. Untuk menilai program ini, saya hanya menekankan objektif yang ketiga sahaja, iaitu melatih sikap prihatin dalam kalangan kaki tangan dan staf Jabatan Psikiatri ataupun para penderma. Jadi, soalan-soalan yang saya tanyakan adalah antaranya, adakah projek ini dianggap berjaya? Yang kedua, sejauh manakah projek ini mengajar anda tentang erti memberi?
Yang ketiga, adakah projek ini menjadikan anda seorang yang lebih prihatin terhadap orang lain? Dan soalan yang keempat, sebagai seorang penderma, sejauh manakah anda berpuas hati dengan cara wang sumbangan anda dibelanjakan? Saya telah mendapat sebanyak 10 orang responden. Kesemua jawapan yang diberikan adalah ya, dan mereka berpuas hati dengan projek ini. Saya sangat teringin untuk berkongsi dengan anda tentang pengalaman saya menimba ilmu sepanjang berada di sini. Program pertama yang saya akan kongsikan adalah hipoterapi. Terapi berkuda ni sangat bermanfaat untuk mereka yang ada masalah postur badan, stroke, dan juga sebenarnya sangat bermanfaat untuk mereka terutama dalam kalangan kanak-kanak yang mengalami speech delay sebab dia betulkan postur badan dan memudahkan untuk lontaran suara. Bagi program yang kedua yang sangat bermakna untuk saya ialah music therapy. Dikendalikan sendiri oleh pakar psikologi di sini. Saya telah menyertai sekali dengan beberapa orang pesakit dan pelawat. Apa yang menakjubkan adalah kami semua tak ada latar belakang muzik, tapi drama yang terhasil tu sangat mendamaikan. Mental Health in Sports Symposium. Saya telah terlibat dalam pembentukan soalan untuk diajukan semasa temu ramah. Program ni telah mengumpulkan beberapa orang atlet untuk berkongsi pengalaman mereka sebagai seorang atlet dan mengupas isu-isu kesihatan mental dalam sukan. Saya juga telah menyertai Acceptance and Commitment Therapy Training yang diadakan sekali setiap minggu selama 7 kali yang sangat bermanfaat bagi mereka yang perlu menumpukan fokus pada masa sekarang. Baik, terdapat 2 program mingguan yang diadakan pada setiap hari Rabu. Grand World Round merupakan satu medium bagi pakar-pakar membincangkan tentang kes-kes memerlukan perbincangan dan juga kes-kes bagi pesakit yang sedang berada di dalam ward. Continuous Medical Education pula merupakan satu medium pembelajaran yang dikendalikan oleh kebanyakannya medical officer trainee. Sepanjang saya berada di sini juga, saya berpeluang untuk join assessment dan juga new intake session. Saya dapat berjumpa, mendengar sendiri cerita macam-macam jenis pesakit yang mempunyai macam-macam jenis latar belakang. Pengalaman ini sangat istimewa buat saya. Sesi penilaian dilakukan pada setiap minggu. Telah ditugaskan untuk melaksanakan satu jenis tugasan khas yang bertujuan untuk memberi saya pendedahan yang lebih mendalam dalam bidang psikologi klinikal. Antaranya, saya telah membuat slide, infografik tentang pelbagai jenis topik seperti Autism Spectrum Disorder, jenis-jenis assessment, intake interview, mental status examination, family genogram, specific learning disorder, Wechsler's Intelligence Index, cognitive behavioral therapy, stress, depression, anxiety, art therapy, music therapy dan pelbagai lagi. Ada 5 komponen tugasan dan tanggungjawab sepanjang saya berada di sini. Yang pertama, assessment technician. Saya boleh join new case session dengan kebenaran, join assessment session, clocking new case, prepare assessment tools dan juga scoring assessment. Untuk komponen report and administration, ia memerlukan saya untuk register and key in new referral, prepare statistic of new cases di samping menyiapkan logbook. Bagi bahagian individual development, ia termasuklah semua presentation saya lakukan dan juga penyertaan saya dalam Grand World Round dan Continuous Medical Education dan semua jenis training. Komponen yang keempat, production. Saya telah menghasilkan banyak infografik, slides dan juga menyediakan translation bagi Bad Depression Inventory. Komponen terakhir iaitu supervision. Sebagaimana setelah saya katakan, pada setiap hari Jumaat merupakan sesi supervision saya yang memerlukan saya untuk present apa yang telah saya belajar sepanjang minggu tersebut. Melalui pengalaman bekerja di sini, saya telah mengaplikasikan teori dan pengetahuan psikologi bersama dengan pembangunan sumber manusia. Saya telah melaksanakan tugasan mengikut arahan. Ia juga telah mengasah kemampuan berkomunikasi saya, kemampuan bekerja dalam kumpulan dan kemampuan saya beradaptasi. Dan ia juga telah mengajar saya untuk melaksanakan tanggungjawab saya secara beretika.
Waktu minggu pertama lagi, supervisor saya telah bertanya tentang matlamat peribadi saya berada di sini. Dan saya telah kenal pasti 3 matlamat peribadi saya. Itu yang pertama, saya nak masuk ke dunia luar buku. Saya nak tengok sendiri macam mana orang yang depresi. Macam mana keadaan orang yang mempunyai personaliti yang berbeza-beza. Dan dengar sendiri pelbagai masalah dan latar belakang orang-orang yang datang ke sini. Yang kedua, saya nak beri sumbangan. Tak kisahlah sumbangan tu sekecil apapun, sebab harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, kan? Sebab yang ketiga adalah saya nak cari sebab dan inspirasi untuk saya menyambung pengajian. Ini adalah satu medium untuk saya reflect sendiri dan explore sendiri bidang ni. Saya dah nampak minat saya terhadap social work dan juga counselling. Jadi dapatlah saya simpulkan, sepanjang berada di sini banyak sangat pengalaman yang cukup bermakna buat saya. Syukur dapat berkenalan dengan ramai orang yang cukup hebat dalam bidang masing-masing. Dan juga saya telah bertemu dengan rakan-rakan sekerja yang cukup baik hati dan belajar tentang banyak makna kehidupan.